Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh warga dunia yang menghadiri perhimpunan kali ini. Saya, Nur Hidayah binti Kamaluddin, merupakan wakil daripada Kementerian Luar Malaysia, ingin berucap mengenai Hutan Khazanah Bersama. Tanggal 21 Mac setiap tahun telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai Hari Hutan Antarabangsa. Sambutan Hari Hutan Antarabangsa diadakan bertujuan untuk memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan kawasan hutan sebagai satu sumber yang perlu diurus secara berkekalan. Hutan merupakan khazanah negara yang penting dalam menjamin kestabilan ekosistem dan berkait rapat dengan pembangunan sosioekonomi negara. Sejak sidang kemuncak Rio pada tahun 1992, Malaysia sangat komited untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah negara sebagai hutan dan litupan pokok. Sebagai negara megadivas, Malaysia tidak terlepas daripada menghadapi cabaran dalam pengurusan hutan, terutamanya masalah kepupusan spesies, kegiatan pemburuan haram, pembalakan haram dan kekurangan sumber untuk mengurus hutan. Litupan kawasan berhutan di Malaysia pada masa kini adalah 55.3% yang meliputi kawasan seluas 18.27 juta hektar daripada keluasan tanah negara. Justru, keluasan kawasan berhutan ini wajar dipelihara dan dipelihara. Pengurusan hutan bersama perlulah dijalankan secara komited dan berterusan oleh setiap negara dengan memberi penekanan kepada keseimbangan dan aspek pemeliharaan serta pemeliharaan hutan serta fungsinya dalam pembangunan sosioekonomi negara. Justru itu, pengurusan bencana berkaitan hutan seperti pembalakan haram, tanah runtuh, pembakaran hutan, tidak terkawal, banjir dan lain-lain perlu dipandang serius dan dikawal oleh setiap negara bagi memastikan hutan kekal dipelihara sebagai tempat pemulihan khazanah flora dan fauna antarabangsa. Hadirin sekalian, berbicara tentang biosfera, alam semula jadi bukanlah diturunkan kepada kita, tapi kita tetap perlu mewarisi kepada generasi yang akan datang. Maka, menjadi tanggungjawab bersama bagi kita melindungi hak generasi yang akan datang. Ketika UNESCO sedang mencari jalan untuk wujud bersama dengan alam semula jadi, tanpa dimusnahkan oleh manusia, mereka juga telah menubuhkan satu program yang dipanggil Nature Conservation Program pada tahun 1871 di bawah program Man and the Biosphere (MAB). Di kawasan yang dipelihara secara biologi, manusia dapat pelbagai manfaat dari alam semula jadi dengan memeliharanya dengan baik. Ini akan membolehkan manusia dan alam semula jadi membuat pembangunan secara tersusun dan mampan. Kawasan pemeliharaan biosfera telah menjadi kawasan yang ditetapkan secara antarabangsa oleh UNESCO dan penduduk tempatan boleh mendapat manfaat daripada penjenamaan itu. Sehingga tahun 2016, kawasan pemeliharaan di biosfera telah ditetapkan di 120 buah negara. Antaranya di Korea Selatan, iaitu Gunung Sorak pada tahun 1982, Gunung Jeju 2002 dan Hutan Dong Bohau 2010. Biosfera terdiri daripada kawasan teras, kawasan penampan dan kawasan di mana perlindungan biodiversiti adalah keutamaan di mana masing-masing ditinjau, dikaji dan dipantau. Walaupun Malaysia kini masih bergelut dengan cabaran COVID-19, namun segala perancangan telah disusun atur seperti pencalonan Bukit Bendera, Pulau Pinang sebagai tapak reserve biosfera di bawah program Man and the Biosphere dan pencalonan Taman Negara Johor Endau Rumpin sebagai Asian Heritage Park yang keempat serta program-program kolaborasi bersama negara-negara lain. Oleh itu, sokongan masyarakat antarabangsa amat diperlukan bukan sahaja dari Malaysia, malah dari semua negara anggota. Dengan usaha yang berterusan untuk memelihara dan menjaga hutan-hutan negara masing-masing, kita dapat membentuk lebih banyak kawasan perhutanan biodiversiti. Malaysia bertanggung
Malaysia berharap tanggungjawab untuk mengurus sumber asli, pemeliharaan hutan dan biodiversiti akan tetap dipergiatkan, diperbaiki dan diperkukuhkan daripada masa ke semasa. Tidak lengkap rasanya Puteri Melayu tanpa seninya. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Tiada panorama seindah hutan, hutan tempat bermainnya siram rama. Indahnya bumi kurniaan Tuhan, menjaga alam sekitar tanggungjawab bersama. Sekian, terima kasih.